Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan beriman? Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang paling rugi. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain dari Allah, hai orang-orang yang jahil? Surah Az-Zumar ayat 62 hingga 64. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, kerana diberikan akal yang sihat untuk berfikir. Namun akal dan fikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terbatas kepada manusia, sehinggakan kita tidak perlu berfikir perkara-perkara yang tidak mampu akal kita untuk fikirkan, seperti menanyakan hal-hal yang mustahil untuk diketahui oleh akal manusia, contohnya menanyakan siapakah yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan perkara-perkara lainnya yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Akal tidak boleh dibiarkan berfikir melampaui hadnya, dan beroperasi sendiri tanpa dibimbing oleh panduan agama. Hal ini kerana akal fikiran yang tidak dibimbing dengan panduan agama, akan menuruti perintah hawa nafsu. Maka disebabkan itu, Islam menyekat kebebasan manusia untuk berfikir sewenang-wenangnya, melampaui perkara yang tidak mampu bagi akal mencapainya, dan berfikir menurut hawa nafsu semata-mata. Namun, sebelum kita meneruskan, mari bersama kita menyebarkan syiar Islam dengan mengklik tombol subscribe, like dan share untuk berbagi info yang bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Bila mana sudah sampai Al-Imam Abu Hanifah bersama gurunya yang mulia Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhum di tempat perdebatan, seraya Al-Imam Abu Hanifah berucap, tak selayaknya seorang ulama besar berdebat di dalam majlis sebegini. Cukuplah diserahkan kepada muridnya yang masih muda ini untuk berbincang-bincang dengan mereka-mereka ini. Semua yang ada di dalam majlis ketika itu terkejut dengan keberanian anak muda ini. Maka bermulalah perdebatan di antara mereka. Bila mana Al-Imam Abu Hanifah duduk pada tempat yang disediakan, maka serentak dengan itu salah seorang ateis terus mengajukan soalan. Soalan pertama, pada zaman bilakah Tuhan kamu dilahirkan? Al-Imam Abu Hanifah tersenyum lalu menjawab, Allah Ta'ala tidaklah sesuatu yang dilahirkan. Jika dia dilahirkan sudah tentu dia punya bapa, Allah juga tidak melahirkan. Jika dia melahirkan maka sudah tentu dia punya anak. Soalan kedua, kalau begitu, bilakah pula Tuhan kamu wujud? Al-Imam Abu Hanifah seraya menjawab, Allah Ta'ala itu wujud sebelum adanya zaman, sedangkan zaman itu sendiri adalah ciptaannya. Mana mungkin pencipta wujud selepas makhluk ciptaannya? Soalan ketiga, cuba kamu berikan kepada kami sedikit gambaran tentang kewujudan Tuhan kamu yang tiada permulaan ini. Bagaimana mungkin sesuatu itu ada tanpa ada permulaannya? Al-Imam Abu Hanifah menjawab, kamu pandai mengira. Kelompok ateis itu menjawab, tentu sekali kami pandai mengira. Al-Imam Abu Hanifah meneruskan ucapannya, bolehkah kamu beritahu aku apakah nombor sebelum nombor 4? Mereka menjawab, nombor 3. Al-Imam Hanifah tanya lagi, nombor sebelum 3? Mereka menjawab, nombor 2. Al-Imam Abu Hanifah tanya lagi, nombor sebelum 2? Mereka menjawab, nombor 1. Al-Imam Abu Hanifah tanya lagi, nombor sebelum 1? Mereka menjawab, tiada. Al-Imam Abu Hanifah tersenyum lalu memberikan penerangan, nah, kamu sendiri mengakui bahawa nombor 1 sendiri sebelumnya tiada mulanya. Nombor yang merupakan ciptaan Allah ini sendiri kamu akui bahawa tiada permulaan baginya. Apatah lagi pencipta kepada nombor itu sendiri. Terpinga-pinga kelompok ateis tersebut dengan jawapan yang padat dan benas daripada Al-Imam Hanifah. Ternyata mereka silap perkiraan bila mana berhadapan dengan anak muda ini. Pada mulanya mereka merasakan bahawa anak muda ini mudah dikalahkan, namun telahan mereka ternyata menyeleweng. Mereka perlu lebih berhati-hati. Persoalan diteruskan.
Soalan keempat, tahniah anak muda di atas jawapanmu sebentar tadi. Jangan sangka kamu berada di dalam keadaan yang selesa. Baik, tolong kamu terangkan kepada kami, pada bahagian manakah Tuhan kamu menghadap? Al-Imam Abu Hanifah, jika aku bawa sebuah pelita yang dicucur dengan api ke sebuah tempat yang gelap, pada arah manakah cahaya pada api tersebut menghadap? Mereka menjawab, cahaya itu tentulah akan menerangi keseluruhan arah. Al-Imam Abu Hanifah menjawab, jika cahaya yang diciptakannya itu pun kamu semua tidak mampu menerangkan pada arah manakah ia menghadap, ini kan pula sang pemilik cahaya langit dan bumi ini sendiri. Kesemua hadirin yang mendengar jawapan daripada Al-Imam Abu Hanifah bersorak kegembiraan. Kagum mereka dengan kepetahan anak muda itu. Soalan kelima, bolehkah kamu terangkan kepada kami, bagaimana zat Tuhan kamu? Adakah ianya keras seperti besi? Atau jenis yang mengalir lembut seperti air? Atau ianya jenis seperti debu dan asap? Al-Imam sekali lagi tersenyum. Beliau menarik nafas panjang lalu menghelanya perlahan-lahan. Lucu sekali mendengar persoalan kelompok Erais ini. Orang ramai tertunggu-tunggu penuh debaran apakah jawapan yang akan diberikan oleh sang anak muda. Al-Imam Abu Hanifah menjawab, kamu semua tentu pernah duduk di sebelah orang yang sakit hampir mati bukan? Mereka menjawab, tentu sekali. Al-Imam meneruskan, bila mana orang sakit tadi mati? Bolehkah kamu bercakap dengannya? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bercakap dengan seseorang yang telah mati? Al-Imam meneruskan, sebelum dia mati kamu boleh bercakap-cakap dengannya. Namun selepas dia mati, terus jasadnya tidak bergerak dan tidak boleh bercakap lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka tertawa lalu memberikan jawapan, adakah soalan seperti ini kamu tanyakan kepada kami wahai anak muda? Tentu sekali seseorang yang mati itu tidak boleh bercakap dan bergerak. Ini kerana rohnya telah terpisah daripada jasadnya. Al-Imam Abu Hanifah tersenyum mendengar jawapan mereka lalu berkata, baik, kamu mengatakan bahawa rohnya telah terpisah daripada jasadnya bukan? Bolehkah kamu sifatkan kepada aku sekarang, bagaimanakah bentuk roh tersebut? Adakah ianya keras seperti besi, atau ianya mengalir lembut seperti air, atau ianya seperti asap dan debu yang berterbangan? Tertunduk ke semua Erais tersebut bila mana mendengar persoalan Al-Imam Abu Hanifah tersebut. Ternyata olokan mereka sebentar tadi kembali tertimpa ke atas mereka kembali. Mereka menjawab dengan keadaan penuh malu, maaf, tentu sekali kami tidak dapat mengetahui bagaimana bentuknya. Al-Imam Abu Hanifah lalu meneruskan bicaranya, jika makhluknya seperti roh itu pun kamu tidak mampu untuk menerangkannya kepada aku. Bagaimana mungkin kamu ingin menyuruh aku menerangkan bagaimana bentuk Tuhan pemilik roh serta sekalian alam ini? Soalan keenam, di manakah Tuhan kamu duduk sekarang? Al-Imam Abu Hanifah kembali bertanyakan soalan kepada mereka. Jika kamu membancuh susu, tentu sekali kamu mengetahui bahawa di dalam susu tersebut ada terdapat lemak bukan? Bolehkah kamu terangkan kepada saya, di manakah tempatnya lemak tersebut berada? Mereka menjawab, kami tidak dapat menerangkan kepadamu dengan tempat kedudukan lemak di dalam susu tersebut. Ini kerana lemak itu mengambil keseluruhan bahagian susu tersebut. Al-Imam Abu Hanifah seraya berkata, kamu sendiri lemah di dalam memberikan jawapan terhadap persoalan aku sebentar tadi. Jika lemak di dalam susu pun tiada tempat yang khusus baginya, masakan pula kamu ingin mengatakan bahawa Tuhan pemilik Arash itu ada tempat duduk khusus baginya? Sungguh aku pelik dengan persoalan-persoalan kamu ini. Soalan ketujuh, kami pelik bagaimana jika masuk ke dalam syurga ada permulaannya, iaitu selepas dihisap oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Namun bila mana sudah berada di dalamnya maka tiada lagi pengakhirannya, maksudnya tiada kesudahannya dan akan selama-lamanya di dalam syurga. Al-Imam Abu Hanifah tersenyum lagi lalu menjawab, mengapa kamu pelik dengan perkara tersebut? Cuba kamu lihat pada nombor. Ianya bermula dengan nombor 1 bukan? Namun bolehkah kamu terangkan kepada aku apakah nombor yang terakhir di dalam senarai nombor? Terkelu kelompok Erais ini untuk memberikan jawapan. Tentu sekali nombor tiada kesudahannya. Al-Imam tersenyum melihat kelompok Erais ini terkebil-kebil tidak mampu memberikan jawapan. Kemudian beliau menyambung bicaranya, nah, kamu sendiri tidak mampu untuk menerangkan kepadaku apakah nombor terakhir bukan?
Jawapannya sudah tersedia di hadapan mata kepala kamu. Soalan ke-8. Kami ingin bertanya lagi, bagaimana mungkin seseorang di dalam syurga menurut Nabi kamu tidak akan kencing dan berak, sedangkan mereka juga makan dan minum? Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Al-Imam Abu Hanifah tenang membetulkan kedudukannya. Lalu beliau menjawab, aku dan kamu sebelumnya pernah berada di dalam perut ibu sebelum dilahirkan, bukan? 9 bulan di dalam perut ibu, kita juga makan daripada hasil darah ibu kita. Persoalanku, adakah kamu buang air kecil dan besar di dalam perut ibumu, sedangkan kamu juga makan di dalamnya? Sekali lagi kelompok ini terdiam membisu 1000 bahasa. Padat sekali jawapan anak muda ini. Akhirnya mereka mengakui bahawa tiada lagi persoalan yang ingin ditanyakan, malah kesemuanya telah dipatahkan oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan penuh berhikmah. Baghdad kembali berseri selepas peristiwa tersebut. Anak muda itu semakin dikenali, malah terus-menerus namanya disebut orang sehinggalah ke hari ini. Walau sudah hampir ribuan tahun beliau meninggalkan kita, namun namanya disebut orang seolah-olah beliau masih hidup di sisi kita. Al-Fatihah buat Al-Imam Al-Adzam Abu Hanifah Nu'man bin Ta'abid radhiyallahu anhu serta kepada seluruh gurunya dan kesemua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat. Al-Fatihah.